Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Khazanah Islam Masjid Wak Tanjung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni na'udzu bika min syarri ma khalaq wa min syarri nafsin aw 'ainin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Pada episod yang ke-26 ini kita akan ambil satu lagi siri kesihatan, yakni panduan makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun dahulu pernah saya sentuh perkara ini tapi tidak begitu meluas. Maka pada pagi minggu ini insya-Allah kita sama-sama berkongsi tentang panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan minum dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu mengikut gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi kita, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka dari itu sahabat-sahabat Khazanah Islam, panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan minum dan mengobati dirinya, begitu juga para sahabat ridwanullahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, lebih-lebih lagi dalam perkara makan minum. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak mencintai dan menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, kerana mereka yang melanggar batasan yang terhadap perkara yang dibenarkan sehingga perkara yang halal. Tetapi kalau ia berlebih-lebihan, ia boleh jatuh kepada haram. Bahawa satu ketika seorang doktor Nasrani bertanya kepada Syekh Ali ibn Husain, seorang ulama, adakah agama Islam ini tidak mengambil berat tentang kesihatan? Seorang doktor Nasrani itu mengatakan, wahai Ali ibn Husain, dalam ajaran kamu tidak pernah menceritakan tentang ilmu kesihatan. Jawab Syekh Ali Al-Husain, bahkan ada. Kamu terlepas pandang, cuba lihat surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu, yang bermaksud makanlah, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi separuh daripada ayat ini mendidik, menjelaskan tentang bahawa Islam adalah agama yang mengambil berat tentang kesihatan makan minum. Kerana ayat ini menjadi inti daripada ilmu kesihatan. Dan Nabi SAW, dan katanya lagi Dr. Nasrani itu, Nabi kamu tidak pernah mengajarkan tentang pelajaran ilmu kesihatan. Jawab Syekh Ali dah sambil tersenyum. Dia mengatakan bahkan ada banyak hadis-hadis di mana Nabi SAW mengambil berat tentang kesihatan. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Sina,
Imam Ibn Rushdi, dan begitu juga kita lihat ulama-ulama yang terdahulu. Begitu juga yang contemporary. Sebagaimana hadis Nabi dalam Musnad Ahmad diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wa'an wa'un syarran min batni bihasbi bani Adam luqaimat." Tidaklah ada bekas ataupun vessel yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seorang manusia selain daripada perutnya. Dia sebenarnya memerlukan beberapa suapan untuk meneruskan hidupnya. Kerana hidup kita bukan untuk makan, tetapi kita makan untuk meneruskan kehidupan kita agar kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis tersebut sambung lagi, oleh kerana itu perut perlu dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk udara supaya ia dapat bernafas. Begitu juga kata Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan begitu juga Imam At-Tirmizi. Kerana perut itu adalah rumah segala macam penyakit. Apa yang kamu makan, itulah yang akan menentukan kehidupan kamu, kesihatan kamu dan sikap kamu. Dapurmu adalah perut kamu. Maksudnya dapur kamu ni apa saja yang kamu makan. Apa saja yang kamu makan ataupun kamu minum dan kamu ambil, itu akan menentukan kesihatan kamu kelak. Maka panduan Nabi SAW dalam makanan minum adalah di antara panduan yang paling tepat. Kerana Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita mengenai makanan, minuman yang terlebih dos dan mengelakkan daripada makan berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf tadi ayat 31. Kerana makanan berlebihan ia boleh menyerang dan merugikan dan mengancam kestabilan tubuh badan kita jika jumlahnya berlebih-lebihan. Maka kita memerlukan makanan yang seimbang yang dipanggil balanced food. Sebahagian besar penyakit berlaku kerana pengambilan makanan yang berlebih-lebihan ataupun makanan yang tidak seimbang. Penyakit juga muncul akibat mengambil makanan yang sukar dicerna, seperti terlalu banyak protein, daging merah ataupun berlemak, ataupun kita makan banyak makanan yang goreng-gorengan. Pedoman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam makan minum, katanya, "Aku tidak pernah kenyang selama 10 tahun kecuali sekali sahaja. Kerana kekenyangan akan mengakibatkan tubuh menjadi berat untuk mengerjakan ibadah dan hati semakin keras, wa'iyazbillah min zalik, dan mengurangkan kecerdasan dan mengundang rasa ngantuk. Akibatnya akan malas untuk mengabdikan diri kepada Allah serta melemahkan jiwa dan mendorong agar malas beribadah." Dalam kitab Adabus Syafi'i oleh Imam Khatib, muka surat 106. Seterusnya, cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit dalam hadis Nabi SAW yang maksudnya dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang maksudnya makanan itu adalah sumber segala penyakit. Bagaimana program diet dalam kita menjaga kesihatan kita menjadi sumber kesihatan, kerana itu merupakan gaya hidup Nabi SAW. Begitu juga seorang doktor Arab, Haris bin Kiladah, mengatakan berdiet adalah sebaik-baiknya obat. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, makanan yang sedikit memudahkan hati menerima kebenaran. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap ilmu.
Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Begitu juga kita nak mendidik generasi kita, anak-anak kita agar makan yang diperlukan. Bukan makan mengikut hawa nafsu. Di makanan yang sedikit, mereka cepat menangkap ilmu dan pelajaran. Begitu juga dalam pendidikan agar mereka dapat mengawal hawa nafsu mereka. Begitulah keadaan kalau kita lihat dalam ilmu barat sekalipun. Mereka sangat mengambil berat. Begitu juga World Health Organization, WHO. Begitu juga mendidik kita bagaimana tentang piramid kesihatan kita atau pinggan kesihatan kita, yakni selalunya di atasnya diletakkan yang harus kurang adalah garam, gula dan makanan yang berlemak-lemak. Kemudian makanan seperti roti, mentega, butter dan sebagainya. Dan yang akhir sekali diletakkan adalah buah-buahan dan begitu juga sayur-sayuran. Kalau kita perhatikan di dalam surah Waqi'ah, begitu juga dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan wa fihima fakihatun wa rumman. Maknanya digalakkan agar kita banyak memakan sayur-sayuran dan buah-buahan sebelum kita memakan makanan yang tinggi proteinnya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad bahawa perut adalah segala macam penyakit berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dikatakan cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk meluruskan tulang punggungnya atau untuk meneruskan kehidupannya. Jika tidak mampu, makanlah tambah sedikit, namun kena jaga 1/3 daripada perutnya hendaklah diisi dengan makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk bernafas. Hingga dari etika tata cara yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat khazanah Islam, adalah merupakan aturan gaya hidup, lifestyle. Dan Nabi SAW dalam seumur hidupnya tidak pernah jatuh sakit melainkan 2 kali sahaja. Maka marilah sama-sama kita berkongsi tentang adab-adab makan minum Nabi SAW. Di antaranya Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan elakkan terus tidur selepas kekenyangan makanan kerana budaya itu akan boleh mengeraskan hati. Dan bukan itu sahaja, kita lihat berapa banyak di antara mereka yang mengalami penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease, yang akibatkan sakit perut dan begitu juga tendangan gas di dalam perutnya mengakibatkan colon cancer, penyakit usus dan begitu juga kanser perut. Abu Nu'aim menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang terus tidur setelah makan kerana ia boleh mengeraskan hati. Dari sudut pendidikan, wa'iyazbillah, apabila hati sudah keras, maka sukar untuk mendapat hidayat dan begitu juga pelajaran yang baik. Yang kedua, para doktor menyarankan agar setelah kita makan, hendaklah kita berjalan, mengambil angin ataupun brisk walking sekurang-kurangnya 20 minit. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi sering selepas sarapan, solat duha, Nabi akan berjalan di bawah sinaran matahari. Kerana terus tidur setelah makan bahaya akan mengganggu pencernaan. Itulah di antara punca mereka yang terkena colon cancer, mana kanser usus, kanser perut dan berbagai-bagai macam penyakit adalah kerana terus tidur selepas makan. Kerana perut kita ini memerlukan 2-3 jam untuk digest, untuk menghadam makanan yang telah kita makan. Yang ketiga, elakkan pengambilan makanan terlalu banyak sehingga memenuhi seluruh perut dan berat untuk bergerak dan beribadah sebagaimana tadi Nabi nasihatkan. Apa dia? 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 untuk angin, udara agar dia dapat bernafas. Yang keempat, elakkan tidur pada waktu malam dengan perut kosong. Jadi
perut kosong pun tak digalakkan. Sekurang-kurangnya kita nak tidur, kita makan 1-2 keping roti ke, biskut ke, ataupun kurma, agar kita tidur, jangan sampai perut kita terlalu kosong. Elakkan makanan terlalu lewat malam. Sebaik-baiknya makan itu selepas maghrib ataupun selepas sebelum isyak. Kerana mereka yang melazim, membudayakan suka makan lambat, jam 11 malam, 12 malam, terus mereka tidur, itulah di antara akibatnya mereka yang terkena penyakit GERD ataupun gastroesophageal esophageal reflux disease tadi. Yang keenam, elakkan mencela makanan dan minuman. Kalau kita suka, kita makan. Kalau tidak, kita diam. Kecuali kalau dalam majlis walimah yang telah kita catering. Maknanya kalau makanan tu ada sesuatu yang tak kena, kita boleh menegurnya agar memperbaiki. Elakkan mencampurkan susu, yogurt dengan buah-buahan. Itu tak digalakkan. Kerana dia boleh mengakibatkan penyakit lain. Jadi kalau nak makan yogurt, sebaik-baiknya diawalkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, barulah kita makan makanan yang protein yang tinggi. Yang ke-8, elakkan makan minum di tempat yang didendangkan lagu-lagu yang melalaikan. Itu adalah adat-adat jahiliyah. Dan jauhkanlah makan minum di tempat majlis yang dihidangkan arak, bercampur aduk, syubhat. Yang ke-10, habiskanlah semua makanan dan minuman yang diambil. Kadang-kala kita perhatikan di dalam majlis walimah seperti buffet, kadang-kala orang itu dia mengambil makanan terlalu banyak, menggunung, sedangkan itu bukan apa yang dia perlukan, tetapi apa yang nafsunya mahu. Jadi akhirnya pembaziran. Yang ke-11, elakkan makan minum di tempat yang digantung padanya gambar-gambar patung-patung ataupun yang bernyawa. Patung dan bernyawa. Yang ke-12, elakkan makanan di tempat-tempat yang wujud perkara-perkara budaya amalan jahiliyah seperti tarian LGBT, tarian artis, selebriti ataupun mereka yang fasik. Kerana itu boleh mengganggu kita makan tu sebagai ibadah. Kerana makan ni adalah ibadah. Dia bukan adat. Jauhilah makan minum di tempat ataupun majlis yang dihidangkan arak padanya. Kerana Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, hadis riwayat 3282, maksudnya hadis Rasulullah SAW melarang dari 2 tempat makan. Yakni yang pertama, tempat yang terdapat padanya hidangan arak, dan begitu juga tempat yang dihidangkan berbagai macam tarian-tarian ataupun lagu-lagu. Seterusnya kita lihat bagaimana prinsip makanan halalan thayyibah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Baqarah ayat 168, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa sahaja yang kami karuniakan kepada kamu daripada bumi, dengan syarat 2 faktor yang penting. Yang pertama halalan, yang kedua thayyibah. Jadi kalau makanan tu halal, alhamdulillah. Yang kedua, sifatnya haruslah thayyibah, itu maknanya baik. Sama ada dari sudut hygiene-nya, kebersihannya, efikasi, kejiduannya, dan safety-nya, selamat. Walaupun dia halal, kadang-kadang kalau dah expire, ada pun makanan tercemar dengan unsur-unsur lain, ia boleh mengakibatkan bahaya. Dan yang keempat adalah makanan bukan halal sahaja, bahkan kualitinya juga adalah baik. Jadi digalakkan supaya kita makan pun, kita makan berbagai-bagai jenis makanan. Seperti kalau kita makan buah-buahan, 6-7 warna makanan buah-buahan. Kalau kita makan sayur-sayuran pun digalakkan sebaik-baiknya sayur-sayuran yang mempunyai 4-5 warna tadi. Yang hijau, yang kuning, yang umur, yang yang biru dan sebagainya. Dan selanjutnya, imbangkanlah
makanan yang bersifat sejuk dan panas. Jangan sampai kita campur. Kadang-kadang kita lihat budaya orang makan kopi O, teh susu, teh kau dan sebagainya, dia taruhkan ais. Itu kalau dari sudut kesihatan, dari sudut saintifik, sangat berbahaya. Elakkan makanan lebih daripada 3 jenis, maknanya terlalu banyak. Lebih-lebih lagi di antaranya kita mencampurkan makanan laut dengan makanan darat. Seperti kita makan daging-daging, tapi kita campurkan dengan ikan-ikan. Walaupun dia tidak haram, tetapi dia makruh. Kerana terdapat juga hadis-hadis, Nabi SAW tidak suka mencampurkan makanan laut dengan makanan darat. Ataupun kita makan daging, tapi kita taruh telur dan sebagainya. Ataupun kita makan ikan, tapi dicampur dengan telur goreng ataupun sebagainya. Kerana di antaranya makanan laut dan makanan darat adalah 2 protein yang berbeza. Itulah yang akan membentuk kolesterol di dalam tubuh badan kita, dan kesannya kita tak dapat dengan secepat mungkin lepas 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sepatutnya orang yang ada masyarakat kita mengalami berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya seperti diabetes, kencing manis, ataupun tekanan darah tinggi, blood sugar level. Kerana inilah penyakit-penyakit kronik yang begitu masyhur di kalangan masyarakat Melayu kita, yakni diabetes. Yang kedua, tekanan darah tinggi, dan yang ketiga, obes, kegemukan, dan begitu juga kidney dysfunction, maknanya dia punya buah pinggang tidak berfungsi. Jadi marilah sama-sama kita kembali kepada sunnah Nabi SAW agar kita mengamalkan gaya hidup sihat. Rasulullah tidak membiasakan makan sambil minum tadi. Maknanya Nabi SAW sebelum makan, Nabi akan komoh-komoh dengan air putih dan minum air sedikit. Lepas tu Nabi akan makan terus. Dah habis makan selesai 10 minit barulah Nabi akan komoh-komoh kembali dan minum air sedikit. Kerana minum ketika kita makan itu boleh mengganggu metabolisme, terutama sekali yang dibudayakan. Ketika makan mereka minum air ais dan bergas, itu sangat berbahaya. Kerana minuman air gas ataupun air ais ketika makan itulah di antara punca-punca orang yang mengalami penyakit kanser. Dikatakan cold ice water or drinks will solidify the oily stuff that you have just eaten. Lebih-lebih lagi kita lihat budaya orang Melayu, dia suka makan nasi berani, nasi yang berminyak-minyak, bergoreng. Lepas itu dia minum air batu yang boleh membekukan minyak-minyak yang telah mereka makan. Seterusnya, panduan Nabi SAW mengenai minum juga amat bermanfaat untuk menjaga kesihatan kita. Rasulullah SAW biasa minum madu dicampur dengan air suam ketika pagi, ketika perut kosong. 20 minit barulah Nabi akan bersarapan dan solat duha dan berjalan di bawah sinaran matahari. Ini merupakan cara yang amat berkesan untuk menjaga kesihatan dan bersihkan dan mengelakkan daripada berbagai macam ancaman seperti virus, bakteria dan ancaman kuman-kuman yang bertebaran di udara. Minuman madu dalam keadaan perut kosong boleh membuang lendir, membersihkan kotoran dalam perut dan usus-usus dan memanaskan tubuh agar stabil untuk membuang segala macam sumbatan pada saluran darah kita. Maka dari itu satu soalan yang perlu kita tanya pada diri kita. Sebagaimana dikatakan pakar nutritionist Rosemary Glaster dalam kitabnya Herbs for Long Lasting Health, How to Make and Use Herbal Remedies for Lifelong Vitality. Dikatakan, adakah kamu bangun setiap pagi dan merasakan
kesihatan kita segar, vitality, bersemangat. Kalau sekira tidak, kita setiap kali bangun pagi, kita rasa diri kita lemas, lemah, tak bertenaga, tidak merangsang. Jadi adakah kita sanggup untuk merubah sistem pemakanan kita ataupun diet kita di dalam meningkatkan kesihatan dan kehidupan kita? Maka dari itu, kita lihat sebaik-baiknya ialah apa dikatakan gaya hidup Nabi SAW dalam makan minum dan seterusnya. Menurut Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, dikatakan bahawa gangguan yang mengancam kesihatan tubuh boleh diakibatkan oleh kelainan dalam masalah sistem tubuh badan kita ataupun dipanggil metabolisme. Mana tubuh kita tidak stabil kerana ada gangguan yang mengancam kesihatan tubuh badan kita. Penyakit yang menyerang suatu organ, tak kira kita punya hati ataupun paru-paru ataupun apa-apa sahaja organ-organ dalam tubuh badan kita, atau kerana lemahnya daya pertahanan tubuh. Maknanya kita punya immune system, sistem imun ni lemah. Begitulah keadaan kita lihat pada hari ini mereka yang dijangkiti oleh kuman coronavirus 19 ialah kerana daya tahan ataupun immune system mereka begitu lemah. Perkara ini berhubung erat dengan tahap kestabilan tubuh yang boleh naik turun. Jadi seorang doktor yang pakar adalah orang yang mampu memisahkan unsur yang jika ia bersatu dengan tubuh, ia akan membahayakan. Jadi begitulah bagaimana kita aturan makanan kehidupan kita pagi, petang, siang dan malam. Kita kembali kepada panduan Nabi SAW untuk mengobati dirinya dan keluarganya. Nabi SAW menyatakan bahawa ketika penyakit itu bertemu, dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, likulli da'in dawa, fa idza asabad dawa'ud da' bara'a biiznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila obat dan penyakit sepadan, serasi, pasti dikatakan bara'ah, pasti sembuh. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya obat yang diberikan melebihi dos ataupun tidak sesuai dengan penyakitnya boleh menyebabkan jenis penyakit yang lain. Para pakar kesihatan setuju bahawa jika penyakit boleh diobati dengan makanan sihat, buah-buahan, sayur-sayuran, herba-herba, ulam-ulam ataupun pucuk-pucuk, maka tidak perlulah digunakan obat ataupun dikatakan simple drug. Seboleh mungkin dielakkan. Kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengobati. Tetapi jika terpaksa menggunakan obat-obat simple drug, seboleh mungkin kalau kita terpaksa menggunakan obat-obat herba ataupun dipanggil simple drug, maka barulah kita usahakan mencari apa-apa sahaja akar-akar, pucuk-pucuk, daun-daun yang herba-herba yang Allah tebarkan ribuan di atas muka bumi. Sama ada kita mengkajinya ataupun tidak mengkajinya. Mengikut kajian saya, sama ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Thailand dan Indonesia terdapat lebih daripada 2,000 herba-herba, akar-akar, rimpang-rimpang dan sebagainya. Bilakah kita terpaksa menggunakan obat kimia ataupun compound drugs? Tubuh kita akan rugi jika doktor memberikan obat kimia yang berlebih-lebihan kecuali kerana terpaksa. Itu dipanggil pharmaceutical. Ini kerana jika obat yang diberikan tidak sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit yang diderita tidak dapat disembuhkan. Ataupun dipanggil, ada satu istilah perubatan, hypoglycin. Hypoglycin itu memberi obat lebih daripada apa yang diperlukan, seperti orang mengambil suntikan insulin. Sedangkan dos yang berlebihan juga membahayakan kesihatan. Menurut kitab
pengobatan Nabi ataupun Tibbun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Seterusnya, sahabat-sahabat khazanah Islam, perubatan Nabi SAW tidak menolak pendekatan saintifik. Dia sangat sesuai dengan pendekatan saintifik, kerana Nabi SAW juga menyetujui obat-obat Hippocrates, yakni di kalangan daripada bangsa Rom, pakar doktor daripada bangsa Rom dan Parsi, yakni Galen. Asalkan obat itu tidak mengandungi drugs yang berbahaya. Kerana Nabi kadang-kala meminta nasihat apabila sahabat sakit. Nabi meminta nasihat daripada seorang doktor Arab yang bernama Haris ibn Kaladah, minta dia prescribekan obat apa yang sesuai dan diberikan kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahawa perubatan Nabi tidak menolak pendekatan saintifik, dan begitu juga Islamic medicine, pengobatan Islam tidak menolak obat-obat daripada tamadun-tamadun lain, sama ada China, India, Rom, Parsi dan sebagainya. Maka akhir sekali, marilah sama-sama kita bagaimana untuk menguatkan sistem imun kita ataupun sistem kekebalan kita ketika berlakunya penularan coronavirus 19. Di antaranya yang boleh kita jadikan sebagai pencegahan, yang pertama, amalkanlah minum minyak zaitun ketika perut kosong di waktu pagi dan petang, 1 sudu makan memadai. Dan begitu juga di dalam kearifan lokal kita sangat terkenal dengan minyak kelapa ataupun virgin coconut oil. Ia sangat memberi kita kekuatan sistem kekebalan. Yang ketiga, daun sidr. Yang keempat, habbatus sauda. Ini juga telah terbukti habbatus sauda dan madu asli dapat mencegah daripada berbagai-bagai macam kuman, virus, bakteria dan sebagainya. Kurma ajwa juga terjamin. Maknanya siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa di waktu pagi, ia dapat mencegah daripada keracun ataupun kena sihir, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, raihan ataupun kemangi, daun selasih ataupun basil. Yang ketujuh, madu asli. Pastikan kita makan itu adalah madu asli dan bukan madu ternak yang campuran dengan gula. Yang ke-8 adalah air Zam-Zam yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim, dan begitu juga Ismail yang telah terbukti beribu tahun dahulu hingga sekarang ia adalah penawar yang terbaik. Air Zam-Zam itu mengandungi alkaline yang sangat tinggi. Yang ke-9, amalkanlah cuka buah ataupun apple cider dan pastikan ia adalah organik. Dan yang ke-10, baru-baru ini dapatan membuktikan bahawa kistul bahri ataupun pohon cendana laut, kalau dicampurkan dengan madu, ia memberi kita kekuatan imun sistem dan mencegah daripada segala macam virus, kuman, hatta kalau diizinkan Allah, kuman coronavirus 19. Itu saja Islam suruh kita berusaha apa sahaja vaksin, herba-herba sunnah ataupun apa-apa saja akar-akar yang boleh mencegah kita daripada segala penyakit, itulah yang diamalkan oleh Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, kita juga harus menggabungkan dengan obat-obatan ilahiyah sebagai doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, ruqyah. Kita sama-sama membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari wa tahhir qalbi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada segala apa yang engkau cipta, daripada segala penyakit yang ada di langit ataupun di bumi. Peliharalah kami ya Allah, belas kasihanilah kami ya Allah, terimalah taubat kami.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا